Malaikat maut tertawa dan menangis ketika mencabut nyawa. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan segan." Apa yang membuatmu tertawa? Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat kasut, "Buatlah kasut sebaik mungkin supaya boleh dipakai selama setahun." Aku tertawa kerana belum sempat orang tersebut memakai kasut dia sudah ku cabut nyawanya. Allah Subhanahu Wa Taala lalu bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan anak. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut, lantas ku cabut nyawa wanita itu sambil menangis kerana mendengar tangisan bayi tersebut kerana tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Lalu apa yang membuatmu terkejut dan segan?" Malaikat menjawab, "Aku terkejut dan segan ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari bilik tidurnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu Wa Taala bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak tahu, ya Allah. Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya." Penjagaan Allah yang luar biasa. Nabi SAW pernah menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Jagalah Allah, Allah akan menjagamu." Riwayat Tirmizi, nombor 2516 dan Ahmad, hadis sahih. Yang dimaksudkan dengan menjaga Allah di sini ialah menjaga batas, hak, perintah dan larangan Allah. Barang siapa menjaga dirinya dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan, maka ia akan mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan al-jazaa' min jinsil amal, yaitu pahala mengikut amalan. Terdapat dua bentuk perlindungan Allah, iaitu pertama, Allah akan menjaga urusan dunianya, iaitu ia akan mendapat perlindungan untuk dirinya, anak-anak, keluarga, dan harta benda. Bentuk tersebut termasuk satu, penjagaan melalui malaikat Allah. Salah satu bentuk perlindungan Allah ialah dia akan sentiasa mendapat perlindungan daripada malaikat Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di hadapan dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah." Surah Ar-Ra'd 11. Dua, penjagaan di hari tua. Ada sebuah kisah tentang Al-Qadhi Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengarang kitab Matan Al-Ayah wa At-Takrib. Umur beliau ketika wafat ialah 160 tahun, 433 hingga 596 Hijriah. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat pemurah dan merendah diri. Beliau telah diberi jawatan qadhi pada usia muda 14 tahun. Keadaannya dalam usia tua melebihi 100 tahun, masih dalam keadaan sihat dan sejahtera. Begitu juga pada usia yang begitu tua, dia masih diberi kecerdasan. Perhatikan amalan beliau, "Saya sentiasa menjaga anggota badan saya daripada bermaksiat kepada Allah semasa saya kecil, maka Allah juga menjaga anggota saya ini di masa tua saya." Tiga, menjaga keturunan dan keluarga. Antaranya dapat kita lihat kisah dua orang anak yatim yang mendapat perlindungan Allah kerana bapa mereka seorang yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, "Adapun dinding rumah itu kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta untuk mereka berdua, sedang ayahnya seorang yang soleh." Surah Al-Kahfi 82. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Barang siapa yang beriman itu mati, maksudnya, dia sentiasa menjaga hak Allah, kalam, maka Allah akan sentiasa memelihara keturunannya." Said bin Al-Musayyib rahimahullah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku selalu memperbanyakkan solatku dengan tujuan agar Allah selalu menjagamu." Dari Jami Al-Ulum wa Al-Hikam. Jika seseorang itu melakukan dosa, maka dia juga dapat melihat kelakuan aneh dalam keluarganya dan juga pada haiwan tunggangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian salaf, "Sekiranya aku bermaksiat kepada Allah, nescaya aku akan mendapati tingkah laku yang aneh pada hamba-hambaku dan juga pada binatang tungganganku."
Keempat, dirinya dijaga oleh Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, barang siapa yang menjaga hak Allah, Allah akan menjaganya dari berbagai gangguan. Sebahagian salaf berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan melindunginya. Sesiapa yang lalai dari takwa kepada Allah, Allah tidak akan menjaganya. Orang itu bermakna dia telah mensia-siakan dirinya. Tuhan tidak memerlukan dia sama sekali. Dari Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam. Penjagaan kedua, perlindungan yang lebih dari penjagaan pertama, iaitu Allah akan menjaga agama dan imannya. Allah akan melindunginya daripada sangkaan yang was-was yang boleh menyesatkan dan dari pelbagai keinginan yang terlarang. Ini adalah pengawal yang lebih luar biasa daripada pengawal pertama tadi. Dari Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam. Semoga kita sentiasa dipelihara Allah apabila kita menjaga peraturannya.